Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang bersama dengan saya. Doa saya anda sentiasa sihat walafiat, bahagia bersama keluarga. Besok nak kerja balik saudara ya. Apa khabar? Saya Yaman, saudara Syah Ibrahim. Terima kasih menemani saya saban malam. Begitu juga saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, saudara Mat Yazid, saudara Azrul Jalil, saudara Fazil Yub, saudara Zizi Muhammad, saudara Sas Gas, saudara Sas GSA, saudara Abraham Manap, saudara Bakat Ahmad, Cik Muk Mohaini, saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku, Orang Petani, saudara Ramzul, Jebat Pembela, salam dari Kulim katanya, saudara Muhammad Nazri, saudara Hajah Syamimah, saudara Editon, Ajah Hamimah dari Sitiawan, Perak, tempat teman Kayung. Saudara asal Selama Kedah, apa khabar? Rosmini dari Pontian, saudara Ahmad Map, saudara Hafiz Wan Basirun, hadir dari Ceras katanya. Saudara Muhammad Paridun Tukiman, salam pencerahan, saudara Abu Nems, Yangkin Fazmid, saudara Tengku As, apa khabar? Hadir dari Perlis, saudara Rosli Misyah, saudara Joka Karim, Jejak Warisan, Muhammad Hamzah. Begitu juga saudara Zaidul Ismail, saudara Muhammad Radhi, saudara Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak Minah, saudara Muhammad Kapili, saudara Pak Chu dari Langkap, Perak, balik dia bercuti banyaklah tu. Ya, saudara Mazlan Khalid, Ana Zek, saudara Johasri, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, Jejak Warisan, saudara Abu Samah, Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Azali Kasim, begitu juga Rusini Kurungyot dari Sarawak. Salam, terima kasih. Saudara Bonem, saudara Richard Bakri, terima kasih. Saudara Fuad Abdul Rahman dari Subang Jaya, saudara Air Mata MKT dari Tanah Merah hadir, terima kasih. Saudara Aizul Hamid, itu juga saudara Ratib saudara Chef Haji Saleh, apa khabar? Semoga harap semua sihat. Saudara Azlan Yusof, saudara Is, salam dari Parlimen Seri Gading katanya. Itu juga saudara Abdullah, Jejak Warisan, Haja Osman, Yusaidirah, saudara Jamaluddin, saudara Johasri, Puan Syarifah Habibah, insya-Allah sihat alhamdulillah. Begitu juga Ilyas Ahmad, saudara Said Abdul Hakim dari Singapura, saudara Yang Maya, salam sejahtera dari Johor Bahru, saudara Azizul Abdul Hamid, minta tolong share kawan semua, kita terima kasih. Saudara Cik Awang, saudara Puan Umi Kasum, saudara Tarmizi Akasyah, Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Moga Tuan Haji sihat satu keluarga. Nur Azman, saudara Limut, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam Madani katanya. Puan Hamidah Kamat dari Kelang, saudara Puan Nur Liza, Limut, saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan. Wan Tak Fedi katanya, saudara Fauzi Miss dari Nilai. Saudara Mr. CEO hadir dari Ipoh Perak. Saudara Kabar Kinot, dia kata, bang, dah tak berlakon lagi ke? Orang tak panggil, tak ada nak berlakon, saudara. Ya, saudara Mangganu, saudara Ramzul, saudara Hizam Masyah, saudara Mangganu, dia kata dia untuk sahabat FB semua. Saudara Muhammad Isa dari Raut Pahang, saudara Salih Lembang, Dayang Selha, itu juga saudara Ramzul, saudara Nur Jumayah Abdul Razak, saudara Kazani, saudara Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, Seri Temasik, terima kasih, semoga sihat semua. Saudara Dali Syamsu, Sayulan, begitu juga Anwar Mahmud dari Kuantan, Puan Rohani Jonit, saudara Mat Sa'ad, saudara Rahman Bayyah, saudara Zamri Ibrahim, begitu juga saudara Yusman Zahari, salam hormat untuk semua katanya. Saudara Bahar Azwan, apa khabar Bahar? Semoga anda sihat walafiat. Saudara Zamri TJ, salam. Begitu juga saudara Musyarifatun Mus, saudara Mahathir Hashim hadir dari Sepang, Selangor, Abdul Halim, saudara Wahab Muhammad. Begitu juga dengan saudara Ismail Muhammad Saleh, saudara Mat Sa'ad, saudara Zamri Ibrahim, Abdul Rahman Bayyah, saudara Wahab Muhammad, salam dari Singapura ya saudara Wahab. Fazilah Abdullah Rubidin bersama pasangannya Husni Khalid, salam cinta damai. Dan untuk teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf ya saudara.
Sebab selalunya saya bagi dalam 3-4 minit awal menyantuni teman-teman. Yang tak sempat saya santuni, insya-Allah usai pencerahan ini akan saya santuni. Anda tidak jauh dan tidak hilang dari ingatan saya. Bagi saya, anda adalah sahabat setia saya, dunia dan akhirat, saudara. Baik, saudara. Semua kita tahu hari ini adalah hari Ahad. Besok dah nak mula kerja. Hari ini tanggal 11 Jun 2023 yang merupakan hari yang ke-1179. Virus tersebut masih lagi menyerang negara kita, saudara. Masih belum usai, ya, saudara Nur Jumah Razak. Belum usai lagi penyakit tersebut. Jadi saya harap teman-teman melakukan penjarakan sosial. Saudara Ilma Safia dari Melaka, saudara Bidin, jangan begitu, saudara. Sabar. Ya, jadi untuk kita mengelakkan virus tersebut terus berkembang, pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Bila kita keluar dari rumah, kalau ada kesempatan pakailah pelitup muka, saudara. Dan bila kita balik rumah, pastikan kita menjaga kebersihan diri, mandi dulu atau cuci bersih tangan-tangan kita, barulah kita santuni anak dan keluarga kita. Apa khabar Puan Nilawati Aino, Saudara Yahya Ibrahim Mamatib, itu juga Haji Syahidan Abdul Rahman, Puan Nurizan Said, shout out Dilef, Azhari Tok Kaya, Saudara Mak Zaki, Saudara Rudin Malik, selamat malam, Saudara Azlin Abdullah, waalaikumsalam, saudara. Teh Bengkau, apa khabar? Baik, saudara. Usai, semalam dah selesai dah isu-isu, cerita-cerita tentang Perhimpunan Agung UMNO. Kita masuk baliklah, hidup keseharian ini perlu disantuni. 4 hari dah saya tak memberi pencerahan, tidak menyeru teman-teman yang berniaga tu. Selalu saya katakan, jika anda mempunyai produk, jangan malu. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 bagi membolehkan saya memberi pencerahan tentang produk yang anda niagakan. Saudara, matlamat saya adalah untuk menggalakkan teman-teman berniaga mencari rezeki yang halal, saudara. Sebab Al-Azhar dia dalam keadaan begitu, dia masih memasarkan Stangi Al-Baqur dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Sebab Al-Azhar dia masih cuti panjang lagi, saudara. Jadi boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Satu produk makanan yang sedap, mengasyikkan, harga rahmah, murah, saudara. Seandainya anda menghubung Siti Farehah di talian 017-711-4300, jangan pula lupa, saudara, makanan kegemaran saya itu popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas dan manis. Harga juga harga rahmah. Untuk mendapatkan bekalan popiah sira Lady Maria, boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203, saudara. Bagi teman-teman yang tak tahu nak berniaga, tak tahu apa nak dijual, bukan tak tahu berniaga, boleh semua orang boleh berniaga, tapi tak tahu nak jual apa. Sebab nak cari modal dan sebagainya, syarikat Emirus Super Carrier ada menyediakan produk untuk perkongsian bersama. Sebab Puan Ros Chun, beliau sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen memasarkan produknya di kawasan anda. Tak ada modal, saudara. Hubungi, hanya sekadar angkat telefon, hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917. Produknya, saudara, adalah makanan berasaskan oat. Dipackkan dalam tu ada kurma, ada madu, ada delima, ada apricot, ada ubi seed, begitu juga chia seed, ubi beet, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini makanan ini sesuai waktu pagi, saudara, untuk mengenyangkan perut dan menambahkan tenaga kita. Dan samping itu ia mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutris dari dalam badan kita. Jangan lupa, saudara, hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Saudara, berniagalah, berusahalah kita mencari rezeki yang halal. Moga anda dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, saudara Datuk Anwar Bakar, saudara, sebab cantum sekali, jadi saya nak sebut sini Danwar Bakar ke, saudara, tapi di
Saya yakin itulah Datuk Anwar Bakar, saudara. Saudara Edi Tahir, Waalaikumsalam. Dia kata sedang try topping Ottoman. Topping macam mana Ottoman? Saya tak pernah tengok pun, saudara Edi Tahir. Saudara Intan Zalinda, terima kasih. Saudara Ramzul, salam. Orang Ramzul pun panggil saya Pakcik Ottoman Taro. Pula dah gelarlah apa saja. Saudara Jerry Jam, begitu juga saudara Syahrum, Nayom, Puan Hafsah, Wanis. Terima kasih. Baik saudara, kita santuni. Ini segmen yang bagi saya wajar untuk kita hayati bersama. Kerana saya nak bagi tahu saya bukan ustaz, jauh sekali sebagai da'i. Tapi bila teman-teman mengirim kiriman yang saya baca, yang saya rasa sesuai untuk kita santuni bersama. Ya saudara Luk Pilau Likut, saudara LUK, saya minta saudara kalau boleh asingkan supaya saya dapat menyebut dengan betul. Tidak nanti sebut nama ni kadang orang sensitif saudara. Edi Tahir malah nak komen, dia menggelak katanya. Terpulanglah saudara. Baik saudara, kita santuni naluri kehidupan. Kerana saudara, menurut Imam Al-Ghazali, sabar dalam mentaati Allah itu terbahagi pada 3, iaitu sabar kita kehendak memulakannya, kemudian sabar semasa mengerjakannya, dan sabar selepas mengerjakan ibadatnya saudara. Sabar sebelum memulakan ketaatan itu ialah kita mampu menahan daripada godaan niat-niat yang lain kecuali demi mendapatkan keredaan Allah. Jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian, mengharapkan pengiktirafan dan penghargaan daripada sesama manusia. Dengan kesabaran, kita mampu menangkis sifat-sifat riak ataupun syirik kecil sebelum melakukan amal ibadat saudara. Sabar semasa melakukan ketaatan adalah dengan menahan diri daripada segala kesusahan yang terjadi semasa kita melakukannya. Umpamanya saudara, apabila kita menutup aurat, tentulah ada sedikit rasa panas, tidak selesa kalau kita lakukan untuk buat pertama kalinya, ataupun kita disindir dan sebagainya. Namun kita terus istiqamah untuk melakukannya walaupun sukar secara fizikal, emosi dan hati kita menanggungnya saudara. Sementara sabar selepas melakukan ibadah pula adalah dengan menahan diri daripada sifat riak, iaitu menunjuk-nunjuk, ataupun suma'ah, iaitu suka mendengar pujian, dan wujud perasaan berasa hairan dengan kemampuan diri. Ini kerana menurut Imam Al-Ghazali saudara, sabar di peringkat inilah yang paling sukar. Ini adalah godaan yang menimpa hati. Jika tauhid tidak kita hayati, maka dengan mudah saja syaitan menipu lalu terhapuslah segala kebaikan yang kita bina saudara. Dalam sebuah hadis yang panjang saudara, baginda Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana orang kaya yang dermawan, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mati syahid ditolak amalannya kerana tidak ikhlas. Jadi pokok pangkalnya saudara, yang penting dalam kita beribadah, kita mendambakan segalanya pada Allah SWT adalah keikhlasan. Jangan kita mengharapkan balasan atau puji-pujian maupun untuk riak dan menunjuk-nunjuk sama insan. Ya, saudara Cik Rusli, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Awangku. Luk Pilau maksudnya jangan pandang belakang. Salah satu bahasa etnik di Bintulu, Sarawak. Oh, terima kasih saudara Luk Pilau. Luk Pilau Likut. Artinya maksudnya, terima kasih saudara Luk Pilau Likut. Maksudnya jangan pandang belakang. Ataupun salah satu bahasa etnik si Bintulu, Sarawak. Saudara Cik Rusli. Baik saudara, usai kita pencerahan tentang naluri kehidupan, kita santuni pula mutiara kata saudara Saiful Bahari, saudara Mat Kelana, Waalaikumsalam, semoga sihat semua walafiat. Saudara Muhammad Yusof, saudara Wan Lah, begitu juga saudara Azul Abdul Hamid minta tolong share. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Itu saja yang saya harapkan daripada anda. Ya, saudara Muhammad Zulkifli bin Yak dan Otai 67. Ya, saudara Azizul Abdul Hamid, saudara Abdul Khalid Abdul Rahman. Saudara Najib Hassan, rakyat tertekan dah ni, barang kuih mahal lagi. Sabar saudara untuk menunggu pencerahan yang saya cuba lakukan. Baik saudara, kita santuni mutiara kata dulu. Ini kata-kata Imam Syafi'i saudara. Menurut Imam Syafi'i, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan menemukan dua reaksi yang berbeza. Di mana orang cerdas akan merenung dan berfikir, sedangkan orang yang bodoh akan tersinggung.
kerana teramat sukar untuk meyakinkan di mata lalat bahawa bunga itu jauh lebih indah dari sampah. Ini kata-kata daripada Imam Syafi'i. Sukar untuk kita mahu memberi pencerahan atau menjelaskan pada orang yang, saya katakan yang dangkal lah. Bahasa yang baiknya saudara. Sebut bodoh tak baik saudara. Yang dangkal. Kerana mereka susah kita untuk meyakinkan di mata lalat bahawa bunga itu jauh lebih indah dari sampah sarap saudara. Hayatilah kata-kata atau mutiara kata kiriman yang saya petik daripada Imam Syafi'i saudara. Baik saudara. Usai kata-kata mutiara, kita santun dulu. Pantun Pak Nazil. Saya minta maaf pada Pak Nazil, pada teman-teman sebab saya nak gunakan telefon. Saya tiga telefon saya pakai saudara untuk tiga pencerahan ini dalam 3 platform. Itu saja yang termampu saudara. Ini adalah pencerahan tuber ataupun warga media sosial yang marhain, yang mampu ada 3 telefon saja. Nak cari lagi pun tak tahulah. Jadi tak dapatlah saya nak letakkan gambar Pak Nazil. Jadi saya mohon maaf saudara. InsyaAllah kalau admin Al-Azhar dah okey balik apa semua nanti, mungkin dia boleh masukkan, dapatlah kita tengok wajah sebenar, wajah Pak Nazil saudara. Baik, kata Pak Nazil, alu-alu dalam sahan, pindang puput, lemah puyuh. Rumpun dedalu merimbun di dahan, dahannya reput, dedalu pun layu. Ini Pak Nazil memberi perimbauan. Imbalannya iaitu kalau rumpun dedalu itu merimbun di dahan, akhirnya dahannya reput, dedalu pun layu. Kata Pak Nazil, alu-alu dalam sahan, pindang puput, lemak puyuh. Jadi Pak Nazil saya suka dengan beliau apabila dia menjelaskan pada kita apa maksudnya pada pembayang seperti alu-alu. Alu-alu itulah sejenis ikan laut saudara. Kemudian sahan saudara adalah sejenis pinggan besar. Dia banyak maksudnya tu saudara. Kadang-kadang orang tak faham. Terima kasih Pak Nazil atas penjelasan. Tambahnya lagi, beli laksa di gerai Pak Kayat. Beli laksa di gerai Pak Kayat. Pulut berinti, roti perata. Hendak berkuasa sepanjang hayat, jelas seperti haiwan melata. Jadi begitulah hinanya mereka yang terus mau kekal sepanjang hayat. Jadi seperti haiwan yang melata, kata Pak Nazil, bukan kata saya saudara. Saudara Eddie Tahir, apa pula ni saudara? Dia kata Eddie Tahir pun ada pantun. Saya okey, saya santun saudara. Jalan-jalan gosan-gosan. Ui mak, banyaknya setan. Itu pantun 2 kerat daripada saudara Eddie Tahir. Eddie Tahir ni saudara, bila dia hadir saja dalam kita punya pencerahan, adalah lelucon yang dibawa. Terima kasih saudara Eddie Tahir menghiburkan kita. Saudara Azli, saudara Abu Bakar Ridwan, Ibrahim Cik Moda, saudara Wahab Azin. Begitu juga saudara Sas. Saudara Sas dia kata kerajaan patut kurangkan perbelanjaan para menteri mereka. Kalau dalam negeri itu pakailah mas, tak payahlah pakailah mas. Syarikat perbankan mas, tak payahlah ambil jet dan sebagainya. Saudara Dian Syahan, terima kasih. Saya akan berusaha lah saudara Dian untuk mempercayakan situasi politik saudara. Saudara Cik Awang, Pak Nazil cakap, dia kata atuk lah tu, dia kata. Saya tak tahulah apa yang dia maksudkan terpulang. Saudara mengikut pahaman Cik Awang, dia kata Pak Nazil cakap atuk lah tu. Saya tak mau meneka sesiapa, itu terpulang lah. Kita untuk IIT pantun Pak Nazil tadi. Dan saya terus memberi peringatan, gatal pula belakang ni saudara. Panas, sebab cuaca panas, jadi badan kita kadang-kadang kering, rasa gatal, nak suruh garu, tak ada siapa yang nak garukan kita. Nak pegang dengan tangan, tak kesampaian. Saudara, nak buat macam mana? Aduh, hai. Baik, saudara. Saya suka betul serang apa saya lakukan supaya anda tidak terperangkap dengan apa saya buat seolah-olah berlaku. Tak ada, saudara. Saya cerita terus serang. Baik, saudara. Saya mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara akan muflis. Itu peringatan saya saban malam. Supaya pimpinan yang berada di anjung kuasa, janganlah berbelanja wang negara begitu besar. Dan kalau boleh, carilah jalan untuk menjimatkan wang negara.
Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan. Ya, saudara? Nak pakai itu pakailah. Nak guna pun gunalah. Tak ada masalah bagi saya. Terima kasih saya ucapkan. Tetapi sebagaimana saya katakan, janganlah sampai lari daripada maksud dan sebagainya. Terima kasih Saudara Azizul Abdul Hamid. Ya, saudara? Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Kena jelas, saudara. Ada kalanya saya memberi gambaran apa yang sedang berlaku dalam negara. Tapi hari ini sibuk sangat, saudara. Sebab tadi saya menghadiri majlis mempelai, majlis walimatul urus, keluarga saya balik kemudian buat live jam 5 petang tadi. Dan kesentukan waktu tak sempat saya melayari berita-berita yang tersiar. Jadi saya minta maaf, saudara. Jadi saya terus masuk sekarang ni dengan apa yang ada dalam simpanan saya, cerita-cerita, berita-berita tentang politik. Ingat, saudara, bila saya memberi pencerahan, bila saya memberi komen, kita mesti memegang prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saya tak bersetuju, nak hantar kiriman pada saya, boleh, tak ada masalah. Asalkan gunalah bahasa yang baik, saudara. Kita adalah warga bangsa yang harmonis. Ingat, saudara, kita warga cinta damai, saudara sejati, saudara Mak Isa, saudara Samad Lon, seperti itu juga saudara Dian Shah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Betul? Saudara Pak Aziz, salam dari Kuantan, Puan Halimah Hashim. Salam untuk warga cinta damai. Saudara Siddiq Said, waalaikumsalam. Saudara yang nak ajak saya masuk live ni saya tak tahu, saudara. Saya minta maaf lah, saudara Musyirul Nazrin. Baik, saudara. Cuma sehari dua yang lalu saya terbaca ada orang menghantar pada saya, sejauh mana ini benar atau tidak, wallahu alam bisawab. Tapi saya rasa perlulah pihak wajib, pihak yang berada di anjung kuasa sekarang ni melakukan siasatan. Kerana semua orang tahu masalah isu tentang jana wibawa ni, semua orang tahu. Ia dilakukan era Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, saudara, apabila sahabat saya Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, katanya saudara, mereka sudah mempertikaikan kononnya ada perbelanjaan yang bernilai sekitar 282 juta telah dibelanjakan untuk projek Pelan Komunikasi Strategik. Tinggi bajet itu, saudara. Sebab itu rakyat perlu tahu macam mana benar atau tidaknya wang sebanyak 282 juta dibelanjakan untuk itu. Jadi rakyat juga nak tahu apa manfaatnya kepada rakyat dan negara. Kerana kerajaan perpaduan mesti menyiasat secara terperinci setiap sen wang yang dibelanjakan. Ya, saudara, kerana katanya vendor yang terlibat mempunyai hubungan rapat dengan pimpinan. Ya. Antara vendor terlibat katanya adalah syarikat. Saya tak boleh sebut nama syarikat itu, saudara, kerana ini memungkinkan saya boleh diambil tindakan undang-undang. Jadi kita cuma harapkan agar pimpinan negara menyiasat, saudara. Ada syarikat 1, 2, 3, 4, 5 syarikat. Katanya ada hubungan rapat dengan pimpinan, saudara. Ini dikatakan bahawa pada 4 April 2022, pimpinan telah meminitkan kepada satu agensi di Kementerian Kewangan, Minister of Finance, supaya melantik vendor yang telah pun ditetapkan untuk projek pertama yang dibagi kepada 6 bahagian. Pertama itu menguruskan media arus perdana, katanya jumlah perbelanjaanlah 91 juta. Pengurusan kandungan kreatif sekitar dalam 28 juta. Research dan digital seeding ataupun kajian dan juga pembenihan digital 10 juta. Bengkel komunikasi tinggi tu 3 juta. Jalinan perhubungan awam 8 juta. Penjenamaan pengurusan krisis 15 juta. Jadi jumlah keseluruhan sekitar 165 juta. Kemudian pemasaran digital 30 juta. Research digital seeding 9 juta. Media infoboard 50 juta. Cenderamata tinggi 27.5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 282 juta. Jadi seharusnya lah, kalau benar ini, perlulah disiasat. Saya tak ada kata benda itu betul-betul, tapi ini yang dihantar pada saya, kerana ini kos untuk pelan komunikasi strategik. Begitulah kita melihat bagaimana wang negara dibelanjakan. Jadi kita nak tahu semuanya kesannya, apa keberuntungan untuk rakyat, apa keberuntungan untuk negara. Kita tidak mahu hanya untuk keberuntungan politik semata-mata.
Itu keadaan saudara, dan saya haraplah perkara ini perlulah dilakukan siasatan. Saya tak mau menuduh siapa saudara, bila hantar pada saya beri pencerahan. Itu saja saudara. Lebih tak ada. Saudara Sri Nilam Club, dia kata, jom kita visit saudara Nazir Aziz di US. Saya jumpa dengan beliau masa Perhimpunan Agung UMNO baru ni. Tak silap saya hari Jumaat. Selepas solat Jumaat, saya nak masuk ke Dewan. Saya lihat Datuk Sri Nazir Aziz datang dengan baju putih, seluar putihnya. Biasalah. Dari jauh saya kata, Cip, apa khabar? Kami mesra saudara. Bila kita panggil Datuk Nazir Aziz tu, panggil Cip. Tapi saudara, hari ini beliau bergelar sebagai Tuan yang terutama Duta Besar Malaysia di Amerika. Cuba saya tanya dengan beliau, saya kata, Cip, saya nak pergi ke Los Angeles. Dia kata, buat apa Los Angeles? Ataupun saya nak pergi New York. Kamame, saya sekarang berada di Washington, bukan di New York. Minta maaf Cip, kena ingatkan Cip kat New York. Duta Malaysia di Amerika, tempat kediaman resminya adalah di Washington. Begitulah saudara hubungan rapat saya dengan beliau. Dan Cip kata, kalau you bercakap dengan teman-teman, pelayar-pelayar, sampaikan salam saya dari Amerika. Okey Cip, no problem Cip. Selamat menjalankan tugas sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika. Ini penting saudara. Hubungan dua hala antara Malaysia dengan Amerika penting sebab Amerika adalah merupakan rakan dagang kita yang agak terbesar. Saudara, kita doakan agar Cip berjaya dalam misinya sebagai Duta Besar Amerika ke Amerika. Kerana saya pernah berada dalam Biru Antarabangsa yang dipimpin oleh beliau sewaktu zaman era pemuda dulu. Rosli Zahani, kita nak dapat duit 2 juta sekali pun, nak tengok 2 juta pun tak pernah. Gitulah keadaan saudara. Saya sepaksa menyiarkan dan kita harap agar pimpinan dapat menyiasat. Saya tak menuduh saudara, tapi apa yang masuk dalam wall saya ini perlu saya wawarkan agar pimpinan dapat melakukan siasatan. Jangan kita menuduh saya, tak boleh, tak baik saudara. Baik saudara, Perhimpunan Agung UMNO semalam telah pun melabuhkan tirainya untuk tahun 2023 dan pastilah kita akan bertemu pada 2024 seandainya usia kita panjang saudara. Saudara Azizul Abdul Hamid, pelabur luar negara boleh lari tengok muka tak baik saudara. Jangan begitu saudara. Saya nampak Saudara Azizul marah sangat dengan pimpinan pembangkang. Saya kalau boleh, laman saya ini saudara, laman berterus terang, satu. Yang kedua, kalau boleh, janganlah kita mengutuk. Biarlah, saya dengar juga ucapan-ucapan berapi-rapi pimpinan pembangkang, melontarkan kutukan. Saya kata kadang-kadang seperti kutukan dewata. Soalnya, apakah ini budaya politik negara kita? Kalau ini berlaku, saudara, bahaya, saudara. Kita dididik, lebih-lebih lagi anak-anak muda, yang mereka masih lagi dalam peringkat sukar untuk membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Kerana kita ada pengundi muda berusia 18 tahun ke atas. Kalau disogokkan dengan cacian, maki hamon, tentulah kalau perkara itu tertangkap dalam minda mereka dan mereka akan membenci selama-lamanya. Sukar untuk kita menghakiskan doktrinasi yang disimpan dalam minda mereka. Sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan parti-parti politik kurang-kurangkanlah mengutarakan cerita-cerita yang bersikap lebih pada provokasi, bahasa-bahasa yang retorik dan memaki hamon saudara. Cuma saya nak buat petikan sedikit saudara, ucapan Presiden UMNO. Memang semua dah tahu, tapi saya cuba rangkumkan supaya kita memahami kenyataan yang amat bohong Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi sewaktu beliau menggulung. Dulu saudara, apabila Presiden UMNO menggulung perbahasan, itulah yang dinantikan oleh pelabur-pelabur dari luar, negara luar, semua tertumpu pada saat penggulungan Presiden UMNO. Kerana dulu Presiden UMNO adalah Perdana Menteri. Kerana itulah akan menjadi dasar kepada negara kita. Tapi semalam saya melihat, walaupun bukan menjadi dasar utama kerana kehadiran Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sebagai timbalan Perdana Menteri, saya yakin kerana waktu kita perasmian tu hari, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga datang, hadir, artinya tentulah beliau akan bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh Presiden ini, yang saya yakin akan menjadi sebahagian daripada dasar negara. Katanya beliau bersetuju pertama sekali supaya keahlian UMNO dibuka semula dan dipermudahkan. Benar saudara, saya menerima banyak pertanyaan dan persoalan di kalangan ahli-ahli yang ingin, warga yang ingin masjid UMNO. Masalahnya pimpinan di peringkat cawangan dan bahagian menyekat.
Lebih-lebih lagi kalau orang-orang bijak nak masuk UMNO ni, mereka menyekat kerana takut jawatan itu diambil alih oleh muka-muka baru. Inilah antara sifat, antara keadaannya yang melunturkan atau menghakiskan keyakinan rakyat pada parti UMNO. Jadi saya harap usaha yang dilakukan oleh Presiden beliau bersetuju untuk keahlian UMNO dibuka dan dipermudahkan. Beliau juga bersetuju dengan cadangan Ketua Wanita UMNO untuk menubuhkan TVET khusus untuk wanita melalui Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti College Agro Science Malaysia, itu di Risda. Sesuai sangat supaya kaum wanita mereka diberi latihan TVET. Bukanlah hanya dari segi baik kereta, baik motor, tapi latihan TVET ini penting untuk memajukan masyarakat wanita sebab mereka duduk di rumah, suami bekerja dan mungkin mereka boleh mewujudkan perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan dari rumah, saudara. Beliau juga bersetuju untuk menambahkan usaha putih UMNO bagi menambahkan 2 lagi bilik penjagaan kanak-kanak waktu persidangan. Tapi putih UMNO bercerita tentang bayi, penjagaan bayi. Bagus juga lah, saudara. Jelajah usahawan halal bakal dilaksanakan di seluruh negara bagi merancangkan lagi pembangunan industri halal. Saudara, ini pengumuman baik kerana Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, bila beliau mengatakan bahawa pihaknya akan bersetuju dengan cadangan untuk melakukan jelajah usahawan halal untuk dilaksanakan di seluruh negara bagi merancangkan pembangunan industri. Bagaimanapun, beliau meminta agar pengurusi MARA untuk memperhalusi dan menyelesaikan isu berkaitan kebangkrapan atau insolvensi, khususnya buat anak muda yang ingin membuat pinjaman pendidikan MARA. Betul, saudara? Saya juga pernah berbual dengan Datuk Seri Ashraf Wajudi selaku pengurusi MARA yang baru dan selaku Siswa Agung. Saya dah cakap mana beliau menyatakan bahawa MARA mempunyai sebegitu banyak, sekitar dalam 272 tak silap, institut pengajian tinggi. Saya katakan pada beliau, itu bukan matlamat utama MARA. Matlamat utama MARA yang diasaskan pada 1964, hasil daripada Kongres Melayu yang mahu MARA diwujudkan bagi sebagai medan untuk warga bangsa kita mempertingkatkan ekonominya. MARA harus lebih giat, lebih rancak lagi. Saudara, kemudian kabarnya Kementerian yang buat Presiden UMNO juga setuju supaya pihak kerajaan mengangkat semula dan mewujudkan kembali Kementerian Wilayah Persekutuan. Sekarang ni warga kota susah nak berurusan. Banyak menyangkupi soal peniaga, soal lesen dan sebagainya di Kota Raya Kuala Lumpur. Bagi hak ehwal wanita, harus diteruskan untuk membina rangkaian dan jabatan penghubung antara UMNO dengan NGO dan sebagainya. Dan Sekretariat Perpaduan telah pun diwujudkan. Untuk menghadapi pilihan raya negeri, UMNO akan mengutamatkan jumlah kerusi pada waktu terdekat dan insya-Allah akan mendapat jumlah kerusi yang sepatutnya. Bagaimanapun, dalam isu disiplin parti, beliau menyatakan lembaga disiplin akan memperhalusi dan menilai semula permohonan ahli-ahli yang dikenakan tindakan disiplin untuk kembali bersama dengan UMNO. Artinya, saudara, UMNO ini adalah parti yang terasas dengan kasih sayang, bukan terasas dengan kebencian, saudara. Saudara, Memo Cuji betul kedah 2 juta. Saya sekejap lagi saya beritahu, saudara. Dan tabung pendidikan Melayu setakat 2 hari itu telah mengumpul sebanyak 1.3 juta wang daripada perwakilan yang hadir sepanjang Perhimpunan Agung UMNO. Diadakan kutipan derma untuk tabung pendidikan Melayu untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, saudara. Sesuatu benda yang agak menarik saya dan menjawab pada persoalan yang diajukan, bagaimana secara berterus terang Presiden UMNO menyatakan beliau telah bertemu dengan Datuk Seri Najib di penjara. Memanglah bagi orang tertentu susah tak boleh dapat masuk ke penjara untuk bertemu dengan banduan. Tetapi kerana beliau hadir bersama dengan Yang Berhormat Datuk Samsul Nasarah selaku Timbalan Menteri Dalam Negeri. Jadi beliau berpeluang untuk bertemu dengan Datuk Seri Najib, sambil-sambil makan, membawa makanan, kegemaran beliau dan membincangkan persoalan tentang bagaimana seharusnya keadilan pembicaraan dapat diberikan pada Datuk Seri Najib. Itu natijahnya dan insya-Allah saya yakin kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri melihat bagaimana warga UMNO amat mengharapkan agar pertimbangan sewajarnya diberikan kepada Datuk Seri Najib agar diberi keadilan dalam pembicaraan.
Bagaimanapun saya melihat dakwaan negatif yang dilontarkan orang ramai, setengah-setengah pihak lah saudara, terhadap UMNO telah pun dijawab oleh Naib Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani, yang menegaskan bahawa kerjasama UMNO dengan Barisan Nasional dan membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan serta rakan-rakan gabungan parti yang lain adalah satu pembentukan yang berhasrat untuk lestari kebajikan rakyat, bukan dengan satu parti. Jadi bila bersama tu termasuklah parti-parti yang lain. Tapi bila hairan bagaimana isu seolah-olah UMNO dikatakan menjilat DAP, itu tidak berlaku saudara. Saudara, Perhimpunan Agung UMNO meninggalkan kesan yang agak mendalam bagaimana kata Timbalan Presiden bahawa beliau mengharapkan agar satu Kongres Melayu segera diwujudkan. Begitu juga apa kata wakil daripada Selangor, Datuk Dr. Muhammad Zaidi Mat Zain. Beliau menegaskan bahawa Datuk Seri Najib yang dipenjarakan akibat percaturan politik, katanya perlulah diberi perbicaraan yang adil. Saya melihat banyak juga isu-isu yang telah dilontarkan oleh para perwakilan, dan boleh dikatakan keseluruhan isu itu adalah mencakupi soal untung nasib warga bangsa kita. UMNO kekal dengan matlamat perjuangannya, matlamat sejak ia diasaskan adalah dari rakyat untuk rakyat dan lestari kehidupan rakyat di tangan ni saudara. Sebab itu menurut kata Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden, mesti dirangka segera diadakan Kongres Melayu. Ini semata-mata untuk melihat dan mengkaji sejauh mana kejayaan kita membangunkan warga bangsa kita saudara. Saya juga melihat bagaimana unjuran kenyataan daripada wanita yang dilontarkan oleh Datuk Noraini. Saya melihat bahawa wanita masih lagi mantap saudara. Kemudian saudara, saya juga Saudara Fazilah Abdul, tolong bela puak PNB Sakau Wibawa tengah didakwa tu. Lebih baik. Saya tak tahulah, itu soal itu biarlah undang-undang. Saya minta, sekali lagi saya minta teman-teman, siapa saja yang sedang dibicarakan, yang menghadapi musibah dibawa ke muka pengadilan, jangan kita terus jatuh hukuman. Biarlah undang-undang mengambil tempatnya. Let the law take its course, saudara. Sultan Ramsyah Saleh daripada MUA, dia mengharapkan agar UMNO terus majukan rakyat Malaysia. Itu yang akan dilakukan. Sebagaimana ucapan wanita, begitu juga Puteri UMNO nampaknya semakin mantang. Ucapan Puteri UMNO di bawah kepimpinan yang baru, saya nampaknya lantang lah saudara. Sebab bicaranya jelas saudara. Dengan kepimpinan baru selepas Datuk Zaidah Zariq Khan, beliau mampu melahirkan pimpinan baru, itu Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi selaku Ketua Puteri UMNO. Begitu juga saudara, bagaimana Ketua Pergerakan Pemuda, memanglah ada ucapannya tu kadang-kadang kita melihat agak tegang saudara. Tetapi itu ketegasan pemuda. Sebab itu beliau melontarkan dari awal lagi, dia tidak mahu perbincangan ataupun mesyuarat pemuda kali ini terbelah pada orang lain, biarlah kami menyantuni secara adik-beradik. Sebab itu beliau mengakhiri, saya suka pemuda ini mengakhiri ucapannya bila dia melontarkan dua kerat pantun. Katanya, keris disanding bersama tombak, di asap setangi bunga teratai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Berani. Saya harap agar pemuda UMNO di bawah pimpinan Doktor beliau benar-benar melaksanakan saudara. Kita mengharaplah ini cerita bukan main-main saudara, ini perjuangan. Tambahnya lagi angkut-angkut ini, saya ingat pantun ini pantun yang dilontarkan, beliau mengimbau kembali pantun yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau menjadi Timbalan Presiden UMNO dulu. Dan Presiden UMNO waktu itu Tuan Mahathir. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, angkut-angkut terbang ke langit, mati disambar anak merbah. Tertangkup bumi dengan langit, setia kita tak akan berubah. Begitulah pemuda harus setia pada partinya saudara. Sebab itu beliau mengajak warga merapatkan kembali, kerana katanya ini rumah kita. UMNO itu rumah kita bersama,
yang kita santuni, kita jalin kemesraan, kita kukuhkan perjuangan. Saya tak tahulah saudara, saya nak berbalah dan sebagainya terpulang saudara. Sebab saya lihatlah banyaklah dapatan-dapatan yang saya nampak, yang saya lihat hasil daripada Perhimpunan Agung UMNO 2 hari, 3 hari lepas. Nampaknya UMNO semakin mantap dalam menggerakkan obor perjuangannya. Dan saudara, semalam juga waktu saya keluar daripada bilik di tingkat 4, tiba-tiba saya bertembung dengan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Beliau hadir rupanya saudara. Saya pun bersalam, saya kata welcome back. Katanya insya-Allah lah, dia kata dia masih lagi kekal. Beliau masih lagi mahu bersama dengan UMNO. Walaupun adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat itu macam yang tidak disenangi oleh pimpinan, tapi saya melihat bahawa beliau masih ikhlas untuk menyertai UMNO. Jadi saya katakan kepada beliau, saya kata katanya itu hari ada orang nak bagi jadi calon sebagai pilihan raya. Dia kata buat apa? Saya buat macam mana pun saya kekal dengan UMNO. Sebab itu saya telah pun mengutus surat kepada Presiden dan Majlis Tinggi UMNO untuk mempertimbangkan agar saya dapat balik menyertai UMNO. Jadi katanya baginya UMNO akan menjadikan parti terakhir dalam hidupnya. Saya tak akan meninggalkan UMNO. Saya tetap setia pada UMNO. Kerana UMNO banyak berjasa kepada saya. Dan saya juga katanya banyak juga berjasa pada UMNO. Betul saudara. Buat apa saya nak tinggalkannya? Bodohlah kalau saya tinggalkan UMNO. Itu kenyataan Datuk Seri Tajuddin Rahman. Memang saudara, beliau waktu zaman pemuda, waktu saya bersama dengan beliau dalam pergerakan pemuda UMNO dulu, beliau adalah antara orang yang memperjuangkan soal maruah martabat bangsa. Kita berbalah dengan pimpinan parti MCA. Kita mengadakan himpunan di Stadium TPCA. Bagai nak rak waktu tu saudara. Ucapan kita berapi-api. Akhirnya Datuk Seri Tajuddin Rahman bersama dengan Datuk Fahmi Ibrahim, bersama dengan Datuk Ibrahim Ali, tersadai 3 bulan di Kemunting, di bawah tangan ISA, di bawah rejim Dr. Mahathir. Jadi beliau mengatakan, sebab itu dia kata dia tak akan tinggalkan UMNO buat macam mana pun. Alhamdulillah, saya mengharapkan Datuk Tajuddin sabar dan perlu perbaikilah tingkah laku. Kadang-kadang kita ni manusia telajak. Ya saudara, saya nak menjelaskan bahawa memang pun kita kena sedar diri. UMNO atau Barisan Nasional kita dah kalah dalam pilihan raya 2 kali. Sebab itu tak seharusnya kita meneruskan permusuhan, perbalahan di kalangan sama kita. Perlu diwujudkan satu kesepakatan, kejituan yang mantap. Sebab saudara, pada PRU 14, 15, kita guyup saudara. Kita kena ingat pada tahun 1990, apabila Barisan Nasional hanya mendapat 53.38% undi popular. Kemudian dia merosot. Yang keduanya pada tahun pilihan raya 2008, apabila UMNO Barisan Nasional hilang penguasaan 2/3 majoriti. Saudara, kita cuma menang dengan 140 kursi daripada 222. Kemudian saudara, pada tahun 2013, itulah UMNO berlaku lagi, undinya terus merosot kepada 47%, dan walaupun menang tapi hanya 133 kursi saja yang dimenangi oleh UMNO. Itu tahun 2013. Dan untuk tahun 2018, untuk keempat kalinya. Kali keempat, akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang dan mengalami kehilangan pimpinan kerajaan kepada Pakatan Harapan. Jadi kemerosotan ini berterusan lagi pada tahun 2022 yang lalu, iaitu dalam PRU 15. Akhirnya UMNO semakin teruk. UMNO Barisan Nasional tergolek dok, saya katakan. Cuma dapat 30 kursi saja. Dan UMNO cuma dapat 26 kursi parlimen saja. Jadi soal sekarang ni, banyak orang bertanya, tadi pun ada orang buat live dengan saya bertanya, bagaimana masa depan UMNO? Saya yakin apabila Datuk Seri Zahid Hamidi melakukan islah dalam kepimpinan UMNO, insya-Allah ada sinar di hujung terowong saya. Jadi apa yang paling penting, UMNO harus meyakinkan naratifnya. Bagaimana ia harus meneruskan bini perjuangan. Dan saya melihat kerana hari ini di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada dalam UMNO, ramai yang sudah pun diganti oleh wajah-wajah baru. Mereka yang saya sebutkan sebagai parasit dalam UMNO sudah pun tersingkir. Ini bukan hanya disingkirkan, tetapi malahan ahli-ahli juga menolak mereka untuk meneraju kepimpinan UMNO
Sama ada di peringkat bahagian, peringkat cawangan, dan juga negeri. Saya lihat wajah-wajah baru, artinya UMNO telah pun siap melakukan islah dalam kepimpinannya. Sebab itu, waktu saya membuat pencerahan bersama dengan mantan Menteri Besar Terengganu, Datuk Razif, beliau menjelaskan keyakinannya bahawa gelombang biru di Terengganu insya-Allah akan bangkit. Saya yakin begitu saja sebab pimpinan yang ada di Terengganu masih lagi bersalut dengan pelbagai kebejatan politik. Saudara AZS minta kalah teruk, tak boleh begitu saudara. Jangan begitu. Kenapa saudara nak mendoakan kekalahan UMNO? Apa dosa UMNO pada anda? Sedangkan UMNO akan menurunkan calon-calon muka-muka baru. Dia tak ada lagi muka-muka yang bersemumeh. Saudara AZS, saya tahu anda mungkin bukan daripada parti UMNO. Anda juga bukan sympathizer kepada UMNO. Terpulanglah pada anda. Tapi kami daripada UMNO dalam kerajaan perpaduan ini, memanglah sekarang ini anda benci sebab suka tak suka UMNO mampu untuk menyelamatkan negara daripada tidak berada dalam keadaan yang sampai ke tahap tidak boleh menubuhkan kerajaan. Saudara, saya melihat Kaunselor Haji Mokhtar, Haji dia kata, UMNO akan bangkit semula. InsyaAllah, saudara. Sebab itu saya lihat senario politik di Terengganu agak berbeza. Orang boleh cakap lah apa saja, tapi macam mana yang saya lihat, sebagaimana pengkhianatan dilakukan terhadap warga nasib nelayan di seberang Takir. Saya sedang berurusan dengan Datuk Razif, mungkin dalam minggu depan ke atau 2 minggu lagi, saya akan turun ke Terengganu untuk meninjau. Kabarnya saudara, Pasar Payang pun di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang seketika saja sudah mampu merubah wajah Pasar Payang yang menjadi seolah satu pusat membeli belah yang moden. Tapi bagaimanapun kehidupan nelayan lebih kurang dalam 10,000. Terdapat lebih kurang 10,000 nelayan pantai timur di Terengganu khususnya saudara. Mereka masih lagi bermain dengan kolik derita yang dilambung oleh ombak sengsara. Jadi inilah yang saya katakan perjuangan UMNO yang harus dilaksanakan, diteruskan. Tapi saya kecewa lah kalau pimpinan negeri hanya memikirkan soal nak cari tanah, nak dibangunkan, lepas itu panggil swasta dan rakyat-rakyat di negeri Terengganu yang terdiri daripada warga nelayan itu seolah-olah dipisahkan ataupun dipecilkan. Saudara, saya hiba bila mendengar begitu. Sebab itu saya nak pergi ke Terengganu sendiri, nak lihat. Tak baik saudara kalau saya bercakap hanya mendengar kenyataan saja. Saya bukan orang begitu. Latar belakang saya sebagai warga jurnalis, sebagai wartawan, saya mesti tengok dengan mata kepala saya sendiri. Kalau boleh saya nak berbual dengan warga nelayan, nak melihat bagaimana kehidupan mereka. Saya nak, kalau boleh, nak bertemu dengan nelayan yang sentiasa bermain dengan ombak derita. Mereka berada di kolik derita, mengharungi laut samudra yang ada kalanya, ada musim monsun, ada yang hilang di lautan. Itu gambaran saudara. Sepatutnya rakyat inilah perlu dibela saudara. Saudara Yus Menon. Ini saudara, kita tak payahlah nak mengulang balik macam mana sumpah Presiden tak mau kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sekarang kerajaan dah dibentuk. Kita mesti move on. Buat apa diungkit-ungkit? Apakah tujuan anda menzahirkan kenyataan begini? Apakah anda nak mengatakan bahawa UMNO tak boleh dipercayai sebab bekerjasama dengan Anwar Ibrahim? Ini persoalan, saudara. Jadi bagi saya, isu semua tak payah nak dibangkitkan lagi. Kita nak melihat masa depan. Saya tahu anda bersimpati dengan parti-parti yang tidak bersama dengan kerajaan perpaduan. Tapi hari ini kena terima hakikat. UMNO sudah menyatakan persetujuannya untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Terdapat 18 parti yang lain lagi. Dan dalam Perikatan Nasional cuma ada 3 parti je saudara. Saudara nak tuduh kerana dalam perpaduan ada DAP. Saya bersetuju. Tak ada masalah. Tetapi jangan lupa, dalam Perikatan Nasional juga adanya parti bergerakan yang lebih cabar. Ini sikapnya saudara. Jadi saudara jangan memikat amarah saya. Saya merasakan sekarang ni, mana ada parti yang tidak ada parti mewakili kaum lain. Apakah kita nak menghapuskan semua kaum-kaum bukan Melayu di bumi tercinta ini saudara? Apakah kita nak mengundang amarah mereka? Jangan begitu saudara. Saya menasihati anda, bermainlah percaturan politik yang matang, yang penting rakyat disantuni. Saya sedang bercakap soal derita rakyat di seberang Takir. Saya bercakap bagaimana dinafikan kehidupan rakyat yang sepatutnya mendapat pembelaan oleh kerajaan pimpinan yang ada hari ini. Itu cerita saya. Tak apalah saudara kalau saudara mengatakan rakyatlah ramai benci pada UMNO, itu terpulang, tak ada masalah. Tak ada masalah bagi saya. Sebab anda tidak mewakili 26 juta rakyat.
Anda hanya 5-6 orang masuk dalam wall saya ni, nak ganggu, nak mengajak emosi saya. Minta maaf saya tidak akan tergamit. Tapi saya mengingatkan pada anda, apa yang anda lakukan, anda juga berdosa pada bangsa sendiri. Kerana kita sekarang ni nak membela bangsa kita. Kita nak membela rakyat. Rakyat tertekan sekarang, saudara. Apa kita dapat? Kesan daripada perbalahan politik yang sampai 5-6 parti Melayu. Kita berpecah hingga sampai ke saatnya kerajaan tak boleh ditubuhkan. So, jangan fikir begini, saudara. Jangan sebab fikirkan diri saudara saja. Jangan anda memikirkan emosi anda saja. Anda menyokong parti orang lain terpulang. Saya tak marah, saya menghormati anda. Anda merasa nak sokong parti, saya tak nak sebut, saudara. Parti itu, parti ini terpulang. Sebab negara ini bebas, negara demokrasi. Tetapi janganlah maki hamun parti UMNO. Apa perasaan anda kalau saya maki, saya dedahkan keburukan setiap pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional? Tentu anda akan marah. Saya bukan tak ada rekod. Banyak saya dedah. Tapi buat apa? Untuk apa kita mengulangi cerita-cerita buruk? Anda memuja parti dalam Perikatan Nasional. Apakah bersih pimpinan dalam Perikatan Nasional? Apakah anda fikir bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya pimpinan dalam PAS, pimpinan daripada PBM, pimpinan dalam parti gerakan? Anda tunggu apa akan laporan daripada SPRM nanti. Jangan begitu, saya tidak mahu terpanggil untuk mengundang ataupun menuturkan perkara-perkara sebegitu. Saya bercerita tentang bagaimana UMNO selepas usai Perhimpunan Agungnya, kita sedang nak menyantuni kehidupan rakyat. Dan tumpuan saya dah kata, mungkin seminggu ke 2 minggu lagi saya nak pergi ke Terengganu. Nak tengok dengan sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, sejauh mana deritanya rakyat nelayan di Terengganu yang bermain bersama dengan kolik deritanya mengharungi samudra yang kadang-kadang mengundang maut. Ya, tiba-tiba kita nak bercakap begitu, cakap begini. Buat apa, saudara? Sebab itu saya katakan tadi, ada orang pula bercakap, kononnya. Ini saya cakap terus terang. Kononnya bila dah keluar daripada UMNO, masuk parti lain, maki hamun. Saya cakap terus terang, saya tak mau sebut nama lah. Bagi orang dah tinggal daripada UMNO, saya malah nak sebut nama. Tapi anda tahulah siapa yang saya maksudkan. Bercakap di Senawang semalam. Tak baiklah Presiden. Dulu kamulah Siswa Agung pada Presiden. Mulianya hati Presiden, kamu kalah di tangan Tan Sri Dato' Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden. Dikutip, dipungut oleh Presiden. Lantik kamu sebagai Siswa Agung. Masa itu kamu pertahankan Presiden. Bagaimana agak? Jangan lupa, saya bukan tak pernah jumpa. Saya berjumpa kamu di tingkat 38. Tapi bila tak ada dalam UMNO, serang Presiden habis-habisan. Itulah keadaan saya. Kemudian buat kenyataan yang mengelirukan. Saya bersetuju kalau anda mengatakan bahawa dalam pilihan raya lepas, lebih kurang 2 juta pengundi tidak bersama dengan UMNO. Okey, tapi bila di pick up ataupun disentuh oleh banyak media-media sosial mengatakan 2 juta ahli UMNO keluar daripada UMNO. Itu pembohongan. Itu satu pembohongan. Kerana ahli UMNO kalau 3.7 juta, 2 juta, takkan tinggal 1.7 juta saja. Tidak ada terdengar di pernyataan saya, tak dengar pun ada cawangan UMNO. Cawangan. Bukan bahagian saudara. Cawangan yang dibubarkan. Tak ada. Ini saya cakap terus terang saudara. Tidak ada saya dengar cawangan UMNO yang dibubarkan. Tapi parti-parti lain saya malah nak sentuh lah saudara. Bagaimana anda mengatakan 2 juta ahli UMNO meninggalkan UMNO? Itu satu pembohongan. Jangan kita melakukan pembohongan dalam politik. Saya bersetuju dalam pilihan raya lepas adanya penyokong-penyokong yang dulu menyokong UMNO meninggalkan dan mereka menyokong parti belah sana. Terpulang, tak ada masalah. Itu bagi saya natijah demokrasi. Tetapi jangan kata ahli UMNO tinggalkan UMNO, itu pembohongan. Saya tak boleh terima saudara. Itu keadaan. Kita harus berlapang dada dan bercakap yang benar. Dan saya tak bersetujulah bila dah keluar daripada UMNO, maki hamun UMNO. Jangan lupa. Takkanlah sekali saya nak bercakap, berkali-kali saya dah bercakap. Mereka yang meninggalkan UMNO ini adalah antara orang-orang yang diambil tindakan disiplin oleh parti. Kerana mereka melanggar parti. Adalah ceritanya. Takkanlah masakan anda mahu parti mendedahkan siapa anda. Malu nanti saudara. Kebanyakan mereka yang berada di luar UMNO dan menyertai parti-parti sebelah sana saudara. Saya cakap terus terang. Rekodnya ada. Dan mereka sedang disiasat. Bagaimana kalau benda itu dedah nanti? Sebab itu saya kata sabarlah, jangan mengundang. Jangan mengundang masalah. Dah keluar okeylah, duduklah diam-diam. Saya bagi tahu contohnya saya.
Saya dengar juga macam mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, sahabat saya. Sahabat karib saya. Beliau jadi Perdana Menteri, satu kupang pun saya tak dapat. Tak ada pula saya nak menedah tangan dengan beliau. Tak ada saya. Tapi saya mendoakan agar beliau kekal jadi Perdana Menteri. Saya katakan, jika sesuatu berlaku pada beliau, saya akan memapahnya untuk menegakkan kebenaran. Tapi apa berlaku? Berlaku kepincangan. Jadi bila okeylah. Bila kita dah kalah apa semua, saya berjumpa dengan beliau. Cakap, udahlah mak you harus berterima kasih dan bersyukur. You dengan saya sama. Dan you tidak mimpikan untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Akhirnya, you berada di anjung kuasa sebagai Perdana Menteri. Syukur, Alhamdulillah. Tuhan memberi rezeki yang baik bagi anda untuk jadi seorang Perdana Menteri. Ya, tapi bila dah pencen sekarang ni, sudahlah. Takkan nak ikut perangai orang lain, nak make a comeback dan sebagainya. Sudah. Sebab, sebagai mantan Perdana Menteri, anda mempunyai pencen yang besar. Bukan sekupang, bukan 2 kupang. Puluhan ribu. Jadi, kalaulah 30,000 sebulan pendapatan pencen anda, artinya satu hari anda boleh berbelanja RM1,000. Rakyat bagai nak cari 1,000 bawa balik pulang ke rumah. Anda relax. Jadi, buat apa nak diganggu lagi kerajaan yang ada sekarang ni, supaya dapat menyantuni ekonomi negara. Saya cakap terus terang dengan beliau. Apa nak lagi? Rumah percuma. Kereta percuma. Driver ada. Bodyguard ada 2 orang. Tukang masak ada. Ini sebagai tanda negara berterima kasih beliau, jasa beliau sebagai Perdana Menteri. Bukan negara tidak mengenang jasa beliau sebagai Perdana Menteri. Pejabat pun ada disediakan oleh kerajaan. Jadi saya kata sudah-sudahlah. Cubalah disantuni negara kita ini sebaik mungkin. Berilah pandangan, berilah panduan kepada pimpinan yang baru. Kalaulah nampak silap, pergi jumpa. Ini masa saya jadi Perdana Menteri dulu, ini yang kita tak buat lagi ni. Ini boleh selesaikan. Itu sepatutnya saya, satu orang yang berjiwa besar. Bukan kutuk dari luar. Saya kalah. Buat apa nak dikenang benda yang lepas? Yang kalah-kalah lah. Suka tak suka, dah kalah. Sekarang ni kita sama-sama menyantuni. Macam mana nak menyelesaikan masalah ekonomi yang membelit kehidupan rakyat. Negara berada dalam keadaan ekonomi yang masih lagi dalam keadaan yang pudar. Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha. Pimpinan menteri juga berusaha. Bagi cadangan. Tapi nampak gayanya mereka masuk dalam apa. Ini saya cakap terus terang waktu saya bersama dengan Datuk Ismail Sabri. Saya kata kepada beliau, saya kesian kat you lah. You bukan orang lain. Kita bersahabat dulu. Daripada you bertanding ketua pemuda di Temerloh. Kemudian jadi ketua bahagian di Berha. Jadi wakil rakyat. Dapat jadi menteri. Dapat jadi menteri pertanian. Saya ingat lagi. Masa jadi Menteri Pertanian, masa itu media menyatakan bahawa beliau adalah antara orang yang akan digugurkan oleh Datuk Seri Najib masa itu. Dan saya katakan tak sepatutnya begitu. Kebetulan Datuk Seri Najib turun daripada tangga. Saya bercakap dengan Seri Najib. Saya kata kenapa nak disingkirkan Datuk Seri Sabri? Dia kata tak ada pun. Depan-depan saya bercakap. Dan akhirnya beliau dinaik pangkat. Daripada Menteri Pertanian jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Begitulah saya hubungan rapat saya dengan beliau. Dan waktu beliau jadi Perdana Menteri, tak pernah sekalipun saya menjejakkan kaki ke pejabat beliau. Sebab bagi saya, jalankanlah kerja dengan baik. Dan saya bangga punya seorang sahabat jadi Perdana Menteri. Sudah. Tetapi bila dah tak dapat, bila dah kalah, terima hakikat, dah pencen lah. Usia-usia begini, lebih baik dengan pencen yang begitu banyak, pergi Mekah. Buat haji, pergi Mekah, buat umrah, ataupun bercuti. Bawalah keluarga yang lama anda tinggalkan. Sepanjang anda menjadi Perdana Menteri, banyak masa yang anda tinggalkan, inilah masanya. Bawalah. Bawa Dafi ke, cucu-cucu ke, isteri ke, pergi luar negeri. Bukan kita menghalau, tapi untuk merehatkan keluarga. Nikmati musim persaraan anda. Tapi jangan diganggu lagi. Pimpinan negara hari ini sedang bertukuh lumus. Jangan jadi 2-3 orang tu. Tak habis-habis lagi mengadu dombakan, mengajak rakyat supaya membenci kerajaan. Ini bukan satu tindakan yang baik. Ini bukan satu tindakan yang baik, saudara. Sepatutnya mengajak rakyat, sama-sama kita mengukuhkan perpaduan. Nak bertanding, lagi 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi ada pilihan raya, jalan, pilih. Ini sekarang ni, saudara, harum seria, kenapa anda bercakap benda begitu? Saya tak tahulah. Terpulanglah pada anda lah. Saya agak bersimpati dengan kerajaan hari ini. Saudara jangan lupa, banyak orang mengatakan, bahawa Selangor, Perikatan Nasional boleh rampah balik. Saya kata, UMNO mengambil masa berpuluh tahun nak menang balik kerajaan perikatan. Tak dapat-dapat, saudara.
Tapi sekarang ni dengan adanya UMNO bersama dengan keadilan, bersama dengan amanah, saya tak nampak ruang Perikatan Nasional boleh menang di Selangor. Bercakap bolehlah saya, pumpang. Saya teringat, jangan lupa saya Datuk Seri Muhammad Sabu pernah berucap beberapa kali dulu. Dia kata, ini saya quote balik saya, aku dulu kempen di Kedah. Bagai nak rak, bila aku mai, masa tu aku dalam PAS. Bila aku berucap, saya 10,000 orang mai. Punyalah ramainya, takbir. Tapi mai mengundi ruyup. Itu realiti rakyat tahu. Sebab itu sekarang, saya dengarlah mantan daripada UMNO. Ada orang mengatakan bahawa UMNO sekarang ni ketandusan pemimpin. Saya tak nampak lah. UMNO masih lagi menyantuni ramai pemimpin baru yang bakal mengambil alih tempat mereka yang telah pun disingkirkan, yang tersingkir dan meninggalkan UMNO. Silakan, tak ada masalah. Dan mereka ini adalah wajah-wajah yang lebih baru, yang baru, yang lebih bersemangat, dan saya yakin mereka mahu membawa harapan rakyat memperbetulkan kembali kesilapan UMNO. Anda nak tuduh UMNO macam mana pun terpulang. Anda nak tuduh apa pun terpulang. Tak ada masalah bagi saya. Soal mahkamah sepatutnya sama-samalah kita tunggu. Jangan tanya saya. Saya bukan lawyer, saya bukan hakim. Tunggulah saya. Sebab jangan lupa saya tanya, oh macam mana tuduhan kes 47 terhadap Dr. Sri Zahid Hamidi. Tunggulah mahkamah akan bersidang nanti. Sebab jangan lupa Tan Sri Muhyiddin juga dibawa ke mahkamah. Saudara, ramai pimpinan daripada sana pun masuk ke mahkamah. Jadi jangan kita tertawakan, jangan kita wujudkan negatif persepsi. Bagi saya, negara memerlukan rakyat yang menyantuni politik secara berhemah. Yang paling penting dalam keadaan sekarang ini, derita rakyat mesti diselesaikan. Kita membuat onar, mengecohkan suasana, akhirnya negara terjebak dalam masalah. Kita menunggu, mengharapkan hadirnya para pelabur. Kalau kita mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam politik, pelabur mana dah datang? Apakah itu matlamatnya? Kalau itu matlamatnya, malam tadi dalam siaran saya bersama Dato' Azmi, beliau pun bersetuju dengan saya. Itu melakukan pengkhianatan terhadap negara kita. Saudara Firdaus klik saya ada, jangan tiba-tiba kalah, sudahlah. Saya tak ada kisah. Soal menang kalah itu ketentuan ilahi. Siapa kita nak menentukan kita menang? Siapa kita nak menentukan kita kalah? Jangan buat kerja Tuhan. Pegang pada kenyataan Presiden UMNO, rezeki tidak pernah salah alamat. Allah SWT sentiasa memelihara hamba-Nya. Pertama, tahu bersyukur. Yang kedua, berdada terbuka, berasa lapang. Dan kamu carilah pemimpin yang dadanya penuh dengan panahan fitnah. Jumpa lagi besok, saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.